penuh merbah, si tuan puteri, elok berangan, mencicip cangkir, sujud sembah, pembuka hari, sempurnakan dengan ucapan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam kita, jaga kita, saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan waktu demi secebis ilmu yang apalah sangat jika hendak dibandingkan dengan keluasan ilmu ilahi. Dengan izinnya bertemu kita lagi dalam gelanggang forum dengan tajuk yang tidak lain dan tidak bukan makanan halal thayyiban, syariatik dan saintifik. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya warga penonton kita khususnya sudah tidak senang duduk melihat dua orang ahli panel jemputan kita pada hari ini. Saya Syahir Afia selaku moderator forum kali ini ingin memperkenalkan saudari yang berada di sebelah kanan saya, iaitu ahli panel pertama kita berbaju kurung nampak berseri, saudari Nur Hafizah Syazira. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik-baik saja. Terima kasih kerana menjemput. Di sebelah kiri saya pula ialah ahli panel kedua kita, nampak pemalu tapi peta bicaranya, saudari Nazatul Nuha. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih saudari moderator. Salam kuarantin saya ucapkan kepada penonton di rumah. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, izinkan saya mengupas sedikit mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan halalan thayyiban? Sebagai seorang yang beragama Islam, adakah kita benar-benar memahami konsep ini? Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah daripada makanan yang halal lagi baik daripada yang terdapat di atas bumi, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Ahli panel yang dirahmati Allah, namun apa yang berlaku pada hari ini dengan lambakan berbagai jenis makanan dan minuman yang boleh didapati di pasaran agak sukar bagi kita memastikan kesahihan makanan itu. Lebih mengelirukan ada pengusaha makanan dan minuman yang mendakwa produk mereka adalah halal kerana tidak mengandungi unsur-unsur daging khinzir atau alkohol. Namun mereka tidak mempunyai sidil perakuan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Maka timbullah perdebatan dalam kalangan pengguna di dalam negara ini mengenai isu halal dan haram sesuatu makanan itu. Jadi sebagai seorang pengguna yang beragama Islam, bagaimana kita hendak memastikan bahawa kita tidak tersilap memakan makanan yang haram? Jawapan kepada persoalan ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita, iaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dengan memahami konsep halalan thayyiban. Dengan tidak membuang masa, saya ajukan persoalan lebih lanjut mengenai apakah pengertian makanan halalan thayyiban dan ciri-cirinya kepada saudari panel pertama kita. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan seperjuangan serta hadirin hadirat yang dimati Allah sekalian. Menurut ajaran Islam, prinsip umum berkenaan makanan ialah semua adalah halal kecuali kotoran atau yang telah bercampur kotoran, memudaratkan dan memabukkan. Halal adalah satu kata nama bahasa Arab di mana kata kerjanya ialah halal yahilu hilal yang membawa maksud erti kebebasan, melepaskan, memecahkan, membubarkan serta membolehkan. Di dalam perundangan Islam pula, membawa maksud segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang telah dikerjakan menurut syarak. Thayyiban bermaksud sesuatu yang baik. Halalan thayyiban membawa maksud makanan yang dibenarkan atau diberi kebenaran untuk dimakan bergantung pada undang-undang syariah selagi ia selamat dan tidak memudaratkan. Penonton yang dirahmati, oleh itu terdapat ciri-ciri yang perlu kita titik beratkan dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya serta mempunyai unsur yang diperlukan oleh tubuh badan serta baik dari segi jasmani dan rohani. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan barang yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikurniakan kepadamu oleh Allah yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, hanya kepadanya lah kamu beriman. Dari surah Al-Ma'idah ayat 47 hingga 88. Pada prinsipnya, segala perkara yang dihalalkan Islam adalah benda yang baik, bersih dan bermanfaat kepada manusia. Sebaliknya, sesuatu yang kotor, najis dan membahayakan kesihatan, baik dari segi tubuh badan maupun akal fikiran adalah diharamkan. Dan ini saya serahkan kepada saudari moderator kita. Terima kasih. Terima kasih saudari panel pertama. Maka sudah terjawablah persoalan saya sebentar tadi mengenai lanjutan pengertian makanan halalan thayyiban dan ciri-cirinya. Makanan halal terdiri pada dua jenis, iaitu benda yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan dan benda yang bernyawa seperti haiwan. Setiap yang tidak bernyawa adalah halal kecuali yang bernajis
memudaratkan atau memabukkan. Seperti yang diperkatakan oleh panel pertama tadi, bahawa makanan halal yang thayyiban adalah makanan halal yang bersih dari segi rupa, bau dan zatnya. Makanan berbentuk daging yang melalui proses penyembelihan yang sah dan tepat, serta makanan yang segar, berkhasiat dan tidak memudaratkan. Ini bermaksud makanan itu bukan sahaja hendaklah halal, malahan ia mestilah bersih, dibuat di kawasan yang bersih, dihasilkan daripada sumber-sumber yang bersih serta tidak memudaratkan kesihatan. Kesemua faktor inilah yang membentuk konsep halalan thayyiban yang perlu difahami oleh umat Islam untuk membantu kita membuat pilihan dengan tepat. Nampaknya saudari panel kedua kita sudah tidak sabar untuk berbicara. Baiklah saudari, mengenai persoalan kepentingan makanan halal amat penting dalam pembinaan generasi masa kini, ingin saya ajukan kepada saudari. Silakan. Terima kasih saudari moderator yang membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu penghormat kombinasi intelektual kehakiman, rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dihormati Allah sekalian. Persoalan mengenai halal dan haram merupakan perkara yang amat luas dalam Islam serta boleh mendatangkan impak sama ada positif atau negatif kepada masyarakat umum. Malaysia, sebuah negara yang sedang membangun ini, tidak terkecuali untuk berdepan dengan masalah keruntuhan akhlak yang melibatkan pelbagai jenis jenayah. Tidak begitu saudari panel pertama? Betul. Banyak faktor menyumbang kepada berlakunya fenomena negatif ini. Antaranya berpunca daripada kelalaian manusia itu sendiri berkaitan hukum halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun ia melibatkan keperluan asas manusia iaitu berkaitan makanan dan minuman sehingga tanpa disedari mampu mempengaruhi perilaku dan akhlak individu. Minuman arak sebagai contoh merupakan salah satu perkara yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan pertemuan nasib dengan anak-anak panah adalah perkara yang keji yang termasuk perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya agar kamu berjaya. Dari surah Al-Ma'idah ayat 90. Lihat kepada statistik jenayah-jenayah yang berpunca dari arak dan dadah serta implikasinya terhadap kesihatan manusia. Jelas dan benarlah ketentuan dan ketetapan Allah SWT tentang pengharaman anak, arak serta benda yang memabukkan antara perbuatan tersebut bukan sahaja mendatangkan kemudaratan kepada pelakunya, bahkan juga maslahat masyarakat umum dari sudut maqasid syariah iaitu kesan buruk terhadap agama, nyawa, akal, maruah dan harta benda. Oleh itu, penjelasan tentang konsep makanan dan pemakanan halal dan thayyiban serta hubungannya dengan akhlak manusia menurut perbahasan para ulama tafsir diperlukan bagi menjelaskan dan mendidik masyarakat mengenai halal haram dalam pelbagai konteks kehidupan manusia secara menyeluruh. Penonton yang dirahmati Allah, persoalan tentang pengamalan ajaran Islam, cabaran makanan dan pemakanan halal serta masalah keruntuhan akhlak masa kini merupakan antara intipati permasalahan yang seringkali dihadapi oleh manusia di dunia dan masyarakat Muslim di Malaysia khususnya. Jika kesemua permasalahan tersebut dapat dihadapi dan ditangani dengan cara yang betul menurut panduan Islam, maka melahirkan individu Muslim yang cemerlang akhlaknya. Individu Muslim yang cemerlang akhlaknya amat diperlukan dalam aspek pembentukan masyarakat kerana ia merupakan asas kepada pembentukan keluarga sakinah, masyarakat yang dihormati, yang harmonis serta pembinaan negara Islam yang bertambah tinggi. Dalam masa yang sama, diharap dapat membendung masalah keruntuhan akhlak, nilai dan moral masyarakat khususnya generasi masa kini di Malaysia. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari moderator. Penerangan yang sangat baik daripada panel kedua kita. Saya simpulkan di sini bahawa jika dilihat dari konteks pengguna, kelemahan pengguna Muslim bukan sahaja berkaitan pengetahuan dalam bidang makanan, tetapi juga aspek cara pemakanan yang diambil serta kesan positif dan negatif terhadap diri, memandangkan perkara-perkara tersebut menjadi teras kepada pembentukan peribadi seseorang. Sebagai pengguna yang prihatin terhadap hukum halal dan haram, perlu diambil kira juga persoalan seperti bagaimana untuk memastikan sesuatu produk, makanan atau barangan kegunaan itu mematuhi apa yang dikehendaki oleh Islam. Sejauh mana keyakinan terhadap status halal makanan dan minuman serta barangan gunaan harian yang terdapat di negara ini. Sedarkah bahawa produk yang halal belum tentu ia adalah berkualiti iaitu thayyib. Halal bukan hanya terhad kepada bahan asas yang digunakan dalam menghasilkan produk akhir semata-mata, malahan mencakupi konsep yang lebih luas bermula daripada peringkat awal sehinggalah produk itu siap dimakan dan digunakan. Di samping itu,
Ia juga perlu diasingkan daripada bahan-bahan lain yang tidak halal, tidak bersih serta tidak menepati syarat yang digariskan oleh Islam. Pada pertama, sudikah saudari menerangkan kepada penonton kita mengenai isu makanan semasa dalam keadaan darurat dan penggunaannya? Dengan ini, saya mempersilakan pada pertama. Terima kasih saudari moderator. Ya, apabila kita menyusuri dengan lebih mendalam mengenai makanan halalan thayyiban, pastinya terlintas persoalan tentang bagaimanakah jika kita menghadapi dalam situasi kecemasan, khususnya yang dipanggil darurat. Pertamanya, semua binatang atau makanan yang diharamkan sebagaimana yang disebut dalam hukum fiqh adalah berlaku ketika dalam keadaan normal. Walau bagaimanapun, ketika dalam keadaan darurat, maka hukumnya berubah, iaitu menjadi halal, tetapi mestilah memenuhi beberapa syarat dalamnya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tidak ada sebab bagi kamu, iaitu yang menjadikan kamu tidak mau makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya ke atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Dari surah Al-An'am ayat 119. Saudari moderator, darurat yang sudah disepakati oleh semua ulama iaitu darurat dalam masalah makanan kerana disebabkan oleh kelaparan. Sementara ulama memberikan batasan darurat itu berjalan sehari semalam sedang dia tidak mendapat makanan kecuali barang-barang yang diharapkan itu. Waktu itu, dia boleh makan sekalinya sesuai dengan dorongan darurat itu dan hanya untuk menjaga dari kemudaratan diri. Imam Malik memberikan suatu pembatas iaitu sekadar kenyang dan boleh menyimpannya sehingga mendapat makanan yang lain. Ahli fiqh yang lain berpendapat dia tidak boleh makan melainkan sekadar dapat mematahkan sisi hidupnya. Hal ini jelas seperti yang dimaksudkan dalam firman Allah ghayra baghin wala adil, dengan tidak sengaja dan melampaui batas itu. Perkataan ghayra baghin membawa maksud tidak mencari-cari alasan kerana untuk memenuhi keinginan seleranya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan wala adil iaitu tidak melewati batas ketentuan darurat. Mulai jika saya akhiri di sini, kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, penerangan yang mantap daripada saudari pada pertama. Umumnya di sini Islam mengharamkan sesuatu jika terdapat padanya kemudaratan dan begitulah sebaliknya. Namun begitu dalam keadaan darurat atau terpaksa, Islam membolehkan penganutnya melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya jika seseorang berada dalam hutan dan beliau kehabisan bekalan makanan, dia tidak mempunyai pilihan makanan lain selain daripada daging khinzir, maka di saat itu dibolehkan memakan daging khinzir itu demi untuk menyelamatkan nyawa. Berdasarkan penerangan pada pertama tadi jelas menunjukkan bahawa tuntutan syara itu adalah seiring dengan fitrah manusia. Menjaga rukun-rukun hidup yang 5 iaitu al-ahkam al-khamsah, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta adalah merupakan suatu tuntutan yang wajib ke atas setiap individu muslim. Oleh itu, Islam membenarkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh syarak kerana darurat. Baiklah saudari panel kedua. Apakah akibat yang sewajarnya direnungi oleh umat Islam zaman kini mengenai akibat tidak mementingkan makanan halal dalam kehidupan harian? Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Islam melarang makan makanan haram bukan tanpa alasan, namun kerana makanan tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Selain berbahaya bagi kesihatan, ternyata makan makanan haram juga mempengaruhi terhadap kadar keimanan kita. Yang pertama ialah amalan tidak diterima. Sesiapa pun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT dalam waktu yang 40 hari seperti disebutkan dalam hadis, iaitu Ibnu Abbas berkata bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Nescaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Dari hadis riwayat Al-Tabarani. Yang kedua adalah merosakkan hati dan akalnya. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pemikiran seseorang jika seseorang itu
memakan makanan yang baik iaitu makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi lebih baik dan sebaliknya. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pemikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik iaitu makanan yang halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik dan sebaliknya. Jika memakan makanan haram, hati seseorang akan tercemar. Dan hal ini juga mempengaruhi kekhususan dalam beribadah, termasuk dalam solat. Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Yang ketiga, doa seseorang tidak dapat dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini selari dengan hadis Rasulullah SAW, iaitu seseorang lelaki melakukan perjalanan jauh dengan rambut yang kusut, mukanya berdebu, menadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi," padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diterimanya doanya itu? Dari hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandung mudarat dan keburukan, boleh memberi impak yang buruk bagi kesihatan manusia, seperti makan daging khinzir yang dapat menyebabkan penyakit cacing pita, maupun alkohol yang dapat merosakkan organ hati dan organ yang lain. Yang terakhir adalah merosakkan keturunan seseorang yang memberi anaknya. Makan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, makanan yang haram tersebut akan merosakkan akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak tersebut. Inilah kenapa ibu bapa yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung untuk membangkang. Islam begitu menitik beratkan soal kesihatan umatnya. Seseorang insan mukmin yang sentiasa prihatin soal kebersihan dan kesucian makanan setiap hari, maka pasti akan lahir nur keimanan dalam dirinya untuk turut sama menjaga kebersihan diri secara keseluruhannya, termasuk pakaian, tempat tinggal, tubuh badan dan sebagainya. Dalam ibadah asas iaitu solat, aspek terpenting ditekankan ialah perihal kebersihan diri. Tidak begitu, saudari moderator? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat hamba-Nya yang beribadat dalam keadaan kotor dan hina. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, menjadi bersihlah kamu kerana sesungguhnya Islam itu bersih. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Itu sahaja daripada saya. Dengan ini saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Masya Allah, penerangan yang sungguh membuka mata dan pemikiran daripada ahli panel kedua kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi dapat sedikit sebanyak memberikan input yang jitu dan bernas kepada para penonton. Tanpa membuang masa, saya ingin membacakan beberapa soalan daripada penonton kita melalui laman Facebook, seterusnya membuka peluang kepada ahli panel untuk menjawab persoalan tersebut. Baiklah, soalan pertama daripada Cik Mansharah Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan soalan mengenai apakah hukumnya jika kita makan makanan sebagai contoh ayam yang apabila sesudah masak masih terdapat urat darah padanya. Terima kasih. Terima kasih saudari Mansharah. Alhamdulillah, soalan yang sangat selari dengan tema kita iaitu makanan halalan thayyiban. Dengan ini saya menjemput mana-mana daripada wakil panel kita untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan ini. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mansharah yang mengajukan soalan. Baiklah, mengenai isu makan ayam yang mengandungi urat darah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah mengalir atau daging khinzir, kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah. Kemudian, sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." Surah Al-An'am ayat 145. Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsir yang ada menyebut bahawa Allah yang Maha Terpuji memberitahu syarat darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir dan bukan darah yang lain daripada itu. Ini adalah dalil yang jelas bahawa darah yang tidak mengalir adalah halal dan bukan najis. Berkata pula Imran bin Hudayr, "Aku bertanya Abu Mirjas mengenai daging yang bercampur dengan darah atau dalam perut yang terdapat dalamnya merah-merah darah. Maka dijawab, tidak mengapa, darah yang diharamkan hanyalah darah yang mengalir." Di sisi ulama mazhab Al-Syafi'i pula terdapat dua pendapat, iaitu pertama suci
Ini adalah pendapat Imam Al-Nawawi seperti yang diputuskan daripada kalam beliau dalam Al-Majmu'. Itu juga sependapat dengan Imam Al-Subki. Yang kedua ialah najis tetapi dimaafkan. Dimaafkan jika dimakan dan hukumnya adalah halal. Tetapi jika bercampur dengan sesuatu yang asing seperti dijurus air, maka darah yang terdapat pada najis itu tidak lagi murni atau suci. Maka hukumnya najis yang tidak dapat dimaafkan. Itulah yang muktamad dalam mazhab. Jika dihidangkan lauk daging tidak dipastikan bercampur darah atau tidak kerana tidak nampak dan sebagainya, maka kekal hukumnya suci. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, berhubung isu makan ayam yang mengandungi urat darah tadi, kecenderungan kepada pendapat darah suci mengikut pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Subki. Ini kerana yang diharamkan berdasarkan mafhum nas adalah darah yang mengalir ketika hidup atau ketika sembelih. Selepas mati, darah pada daging itu tidak mengalir. Justru hukumnya adalah halal. Begitu juga sukar untuk kita menjaga diri daripada darah yang terdapat pada daging dan tulang sama ada dijirus dengan air atau tidak bagi orang yang memasak, melapah dan menyembelih. Justru darah pada daging, urat dan tulang ayam yang sudah dimasak adalah halal dan suci. Dari aspek kesihatan pula, jika doktor melarangnya kerana mudarat seperti penyakit, maka haram atau makruh memakannya mengikut kadar mudarat. Sekian, terima kasih. Saya kembali pada saudara moderator. Terima kasih saudari atas penerangan yang sangat bagi saya sudah cukup menjawab secara jelas mengenai soalan daripada penonton kita tadi. Kita pergi ke soalan yang seterusnya iaitu daripada Encik Muhammad Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saudari panel menerangkan lebih lanjut mengenai syubhah dalam pengambilan makanan serta dalil dan nas yang menyokong penjelasan tersebut? Terima kasih. Wah, sekali lagi soalan yang sangat bernas daripada penonton kita. Boleh kiranya jika ada mana-mana daripada ahli panel kita yang berkeinginan untuk menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada warga penonton yang sudi bertanyakan soalan. Umat Islam kini terutamanya di Malaysia hidup dalam arus pemodenan yang jitu sehingga kita menjadi mudah untuk dikaburi dengan produk-produk makanan import dari luar negara, di mana kita sendiri sering diragu-ragu dengan kesalahan produk tersebut. Sidang penonton yang dihormati, makanan yang haram sama ada ia daripada bahan yang dicampur najis dan benda syubhah atau daripada punci yang tidak halal dan syubhah, maka pasti akan datang bahaya besar kepada si memakanannya. Apa juga bentuk makanan yang halal dan bersih perlu diikuti dengan peraturan memakanannya sebagaimana disarankan oleh Islam. Makanan yang seimbang umpamanya akan dapat menghindarkan diri seseorang itu dari dihadapi penyakit. Rasulullah SAW menyarankan supaya perut manusia diisi dengan 1/3 air, 1/3 makanan dan 1/3 lagi udara. Bertepatan dengan metode ilmu sains dan kesihatan, itulah sebenarnya yang sesuai dan perlu diamalkan setiap manusia. Jika cukup jumlah yang disarankan Rasulullah SAW itu, sudah pasti kita bukan saja akan dapat merasa nikmat kenyang, tetapi juga hidup akan mendapat rahmat dan keridaan Allah. Syubhat ialah suatu hukum yang tidak diketahui dengan jelas hukum halal dan haramnya. Ini jelas dinyatakan daripada sebuah hadis yang bermaksud yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat sesuatu yang syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sesiapa yang menjauhi yang syubhah itu, maka sesungguhnya ia telah memelihara agama dan manhajnya. Manakala sesiapa yang cenderung terlibat dengan syubhah, maka ia terlibat dengan perkara yang syubhah, yang haram. Sebaik-baiknya elakkanlah diri daripada terlibat dengan benda-benda yang syubhah. Semoga hidup kita dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, saya kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari panel kedua. Sedikit sebanyak perkongsian daripada kedua-dua panel kita harap dapat mendatangkan sedikit input kepada para penonton berlandaskan skop pemikiran mengenai kupasan tajuk makanan halalan thayyiban, syariatik dan saintifik. Ingin saya rumuskan beberapa perkara di sini, terutamanya pemilihan makanan perlu diambil perhatian kerana pada zaman ini umat Islam terdedah dengan pelbagai jenis makanan yang dihasilkan pengusaha bukan Islam. Memandangkan kerajaan mengambil inisiatif menumbuhkan hub halal, peluang ini adalah cara terbaik untuk kita memilih makanan yang benar-benar halal, baik dan berkhasiat. Makanan haram akan menjejaskan ibadat kita kepada Allah SWT kerana setiap kali kita berhadapan dengan Allah ketika menunaikan solat, kita hendaklah berada dalam keadaan bersih dan suci. Pada masa yang sama, ada ketikanya kita terlupa mengenai
apa yang kita makan. Bagaimanakah penerimaan Allah SWT terhadap ibadat serta doa kita sekiranya kita tidak menjaga pemakanan kita. Sejarah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengeluarkan semula buah kurma yang dimakan kedua-dua cucu baginda, Hasan dan Husain, apabila tidak mengetahui tuan punya buah yang dimakan oleh mereka. Di sini kita melihat betapa prihatinnya baginda terhadap apa yang dimakan oleh cucu baginda bagi memastikan tiada apa-apa yang haram yang masuk ke dalam perut mereka. Ingin saya kongsikan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebut bahawa dalam satu jasad ada seketul darah. Apabila ia rosak, maka rosaklah jasad itu. Tetapi apabila ia baik, maka baiklah jasad itu. Seketul darah yang dimasukkan itu adalah hati. Maka perilah hati kita dengan memilih makanan baik lagi halal supaya kita diberkati oleh Allah SWT dan diterima segala amalan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kita jaga kita.